Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Video kita pada kali ini ingin membincangkan kaedah untuk mentafsir piktograf dan juga carta palang. Jadi boleh bersiap sedia dengan buku teks matematik tahun 4, muka surat 238. Ada 3 soalan dekat sini. Masing-masing ada satu untuk piktograf, satu untuk carta palang mencancang, satu untuk carta palang mengufuk. Kita lihat pada soalan yang pertama. Kita perhatikan dulu piktograf yang diberi pada awak. Bila piktograf, dia diwakili oleh gambar dan satu gambar tu tak semestinya satu. Jadi kita kena lihat pada graf yang diberi, biasanya dia nyatakan satu gambar mewakili berapa. Jadi pada soalan ni dia dah bagi tahu satu gambar pensel mewakili 10 batang. Jadi maksudnya pada hari Isnin ada 5 gambar pensel, 5 darab 10, 50. Selasa ada 3 gambar pensel, 3 darab 10, 30. Dan seterusnya Rabu, Khamis, Jumaat. 4, 40. 2, 20. Jumaat pun 2, 20. Saya biasa kalau dalam kelas saya minta murid saya untuk senaraikan jumlahnya kat tepi ni. Supaya kita boleh senang nanti kita nak jumlahkan, totalkan dia. Kita lihat dulu pada soalan A. Pada hari Selasa, berapa batang pensel dijual? Senang je sebab kita dah senaraikan tadi. Kita lihat je pada hari Selasa ada 30 batang pensel. B, 50 batang pensel dijual pada hari. Kita lihat saja 50 kita dah nampak dekat sini. Pada hari Isnin. C. Bilangan pensel yang sama dijual pada hari, maksudnya jumlah pensel tu sama. Kalau kita lihat pada data kita tadi, kita ada 20 ni pada hari Khamis dan Jumaat. Khamis dan Jumaat. Soalan D. Jumlah pensel yang dijual ialah, sekarang dia nak jumlah. Sebab itulah saya suka untuk susun macam ni. Susun di sebelah jadual ni. Jadi kita boleh terus dapatkan jumlah dia. Nak dapat jumlah, ingat operasi tambah. Jadi kita tambahlah bilangan pensel daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Dapat jawapan dia 160. E. Beza jualan antara hari Rabu dan Khamis. Soalan ni nak beza. Beza ialah kata kunci untuk operasi tolak. Untuk operasi tolak hari Rabu dan Khamis. Kita kena lihat dulu. Rabu ada 40. Ni Rabu 40. Hari Khamis ada 20. Nak tolak mesti kita letak yang besar dulu. Nilai yang besar dulu di atas. Kita tolak bentuk lazim. 40 dengan 20. 40 lah lebih besar. So 40 tolak 20. Jadi beza dia ialah 20. Mentafsir data tak ada masalah sebenarnya. Senang je. Kita lihat soalan yang kedua. Lengkapkan petak kosong berpandukan carta palang. Kali ini diberi pada awak carta palang. Ada haiwan arnab, rusa, angsa dan itik. Kita lihat satu persatu. Arnab. Tengok je kat sebelah ni. 80. Rusa. 60. Angsa. 100. Itik. Kalau itik, kita perhatikan dia berada di antara 80 dan 100. Di antara 80 dan 100. Macam mana kita nak tahu nilai dia? Sebab dia tak letak nombor dekat situ. Di antara 80 dan 100, kalau awak lihat carta ni, dia 20, 40, 60, 80, 100, 120. Maksudnya dia menaik sebanyak 20, 20, 20. Kita nak tahu di antara, maksudnya bahagi 2. So, di antara 80 dan 100 ialah 90. Jadi, untuk itik 90. Ni kita kena cari separuh dia. Dia naik ni 20, 20. Tapi kalau naik separuh, 20 bahagi 2, 10. Jadi, kalau dia berada di antara, di tengah-tengah ni, maksudnya kita kena tambah 10.
Okey, kita lihat pada soalan. Ada berapa ekor rusa di ternak? Okey, bila kita dah tulis, tak ada masalah. Boleh je terus masukkan nilai. Kita dah tahu rusa ada 60. Okey, B. Ada 90 ekor. Binatang apa yang diternak sebanyak 90 ekor? Tengok saja pada graf. Kita dah tulis, jadi kita terus nampak itik. Sebanyak 90 ekor. Okey, C. Haiwan yang paling banyak diternak ialah, okey, paling banyak kita boleh tengok, kalau kita tengok pada carta palang, kita boleh tengok carta yang paling tinggi. Okey, so dekat sini carta yang paling tinggi ialah angsa, bilangan dia 100. Jadi haiwan paling banyak diternak. Dia tanya haiwan, dia tak tanya bilangan. So kita jawab angsa. Soalan D. Jumlah haiwan yang diternak ialah, okey, jumlah sama macam tadi lah. Jumlah ialah kita nak tahu semua sekali. Sekarang kalau tadi pada jadual kita boleh senaraikan kat tepi. Okey, yang ni kita buat macam ni, jadi kita kena buat dalam bentuk lazim. Jumlah dia apa? Apa bilangan dia? 80 tambah 60 tambah 100 tambah 90. Okey, kita dah ada semua, kita dah senaraikan, kita nak dapatkan jumlah. Buatlah bentuk lazim untuk awak dapatkan berapa. Okey, E. Beza. Soalan ni lebih kurang je dengan yang atas tadi. Tadi nak jumlah, sekarang nak beza. Beza ialah operasi tolak. Bilangan antara apa dengan apa yang diternak ialah 40 ekor. Okey, maksudnya bila ditolak, jawapan dia 40 ekor. Sekarang awak tak tahu binatang apa, haiwan apa. Bila ditolak, beza dia ialah 40. Okay, kita boleh lihat pada carta, carta palang awak ni. Kita kena cari dua nombor. Bila ditolak, hasil dia ialah 40. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, boleh 80 tolak 60, 20. Okay, 100 tolak 80, 20. 100 tolak 60, 40. Jadi dah dapat jawapan dia 100 tolak 60. Awak kena try and error. Tapi sebenarnya kalau awak cekap operasi tolak, awak nak tengok tu, awak dah nampak sebenarnya. Okey, dah nampak dah nak dapatkan 40 apa tolak apa. Sebab nombor dia nombor yang puluh-puluh, dia tak ada nombor 63, 73. Jadi bila nombornya ada kosong-kosong banyak ni, lebih senang untuk awak congak sebenarnya. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan yang ketiga. Teliti carta palang dan jawab soalan. Okey, so kita nak jawab soalan 3. Carta palang. Ini pun carta palang juga, tapi dia secara mengufuk. Okey, ada 4 kategori: gangsa, perak, emas, nilam. Bilangan pembaca buku, kalau kita lihat carta dia daripada 0, 20, 40, 60, 80. Maksudnya carta dia meningkat sebanyak 20, 20, 20. Okey, kita baca dulu carta dia. Kita lihat nilam. Okey, nilam di antara 60 dan 80. Di antara 70. Okey, emas. Emas di antara 40 dan 60. 40 dan 60. Kalau dia menaik secara 20, 20, 20, kita nak tahu yang berada di tengah. Kita boleh 20 bahagi 2. 20 bahagi 2 ialah 10. Jadi setiap tengah-tengah ni bertambah 10. Ini 30. Jadi emas ni 50. Perak. Perak 60. Gangsa 80. Okay, so kita dah dapatkan nilai untuk keempat-empat tu. Kita lihat soalan dia. A. Berapakah bilangan pembaca buku kategori emas? Okay, cari saja pada kategori emas. Kategori emas. Terus tengok, dapat jawapan dia 50. Okay, B. Kira jumlah pembaca program nilam itu. Okay, jumlah. Sama juga dengan soalan 1 dan 2 tadi. Kita nak dapatkan jumlah. Kita senaraikan dulu. Bilangan untuk setiap kategori. Okay, 70 tambah 50 tambah 60 tambah 80. Okay, dah senaraikan. Nak dapatkan jumlah, kita tambah dalam bentuk lazim. Okey, soalan C. Okey, yang ni saya tak bagi jawapan. Awak kira sendiri. Soalan C. Hitung beza bilangan antara pembaca kategori nilam dan gangsa. Beza. Beza ialah operasi tolak. So, kita nak tahu apa tolak apa.
Nilam dengan gangsa. Kita cari nilam. Nilam 70. Gangsa 80. Okay, bila tolak, kita dah sedia maklum mesti nombor yang lebih besar tolak nombor yang kecil. So dekat sini ada 70 dan 80. Kita nak susun dia dalam bentuk ayat matematik dulu. Jadi kena tahu nombor yang lebih besar. Nombor yang lebih besar ialah 80. Kemudian tolak dengan 70. Okey, 80 tolak 70. Dapatkan jawapan dia untuk soalan C. Okey, seterusnya soalan yang terakhir, soalan D. Sebanyak 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Berapakah bilangannya? Sebanyak 30% daripada jumlah pembaca ialah murid tahun 4. Berapakah bilangannya? Okey, dia nak tahu bilangan murid tahun 4. So, apa maklumat yang kita ada dekat sini? Okey, saya buat kat sebelah ni. Kita ada maklumat 30% daripada jumlah pembaca. Jumlah pembaca kita dah kira tadi. Kita dah kira berapa orang tadi. Okey, 70 tambah 50 tambah 60 tambah 80. Awak dapat berapa? Sepatutnya dapat jawapan dia 260. Okay, jadi 30% daripada jumlah pembaca. Okay, ingat balik tajuk peratus. Peratus ialah per 100. Jadi 30 per 100 darab 260. Sebab dia daripada jumlah pembaca. Jumlah pembaca 260. Okey, kita dah kira tadi pada soalan B. Nak dapatkan jawapan dia. Okey, sekiranya ada sifar, kita boleh potong dulu. Atas, bawah, atas, bawah. Sekarang tinggal 26 darab 3. 26 darab 3 boleh buat bentuk lazim saja. Untuk dapatkan jawapan dia 6 darab 3, 18. 2 darab 3, 6. 6 tambah 1, 7. Jadi ada 78 orang murid tahun 4. Okey, untuk memahamkan lagi topik ni, boleh cuba soalan-soalan yang ada di belakang-belakangnya ataupun boleh rujuk pada video-video lain yang mungkin ada diupload oleh guru-guru lain pada YouTube. Okey, so itu saja penerangan untuk mentafsir data. Okey, tajuk ni tak susah tapi kena faham maklumat yang diberikan pada awak. Okey, so itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.